Assalamualaikum anak-anak semua. Cikgu harap awak semua sihatlah hari ni kita nak teruskan pembelajaran. Sebelum ni kita dah belajar macam mana kita nak mengira nilai voltan, beza keupayaan, nilai arus, nilai rintangan berdasarkan formula VIR. So sekarang ini cikgu akan terangkan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan bagi dawai. Okey. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan dawai ialah panjang dawai L, luas kerata rentas A dan kerintangan dawai. Kerintangan dawai ni rho, simbol dia rho. Maaf kat sini salah sikit. Okey, ada 3 yang mempengaruhi. Yang pertama apa dia? Panjang dawai, luas kerata rentas dawai dan kerintangan dawai. Okey. Kalau kita tengok berdasarkan graf kat sebelah, berdasarkan hasil keputusan eksperimen 3.2, graf dalam rajah 3.1, 7 diperolehi. So daripada graf ni kita nampak bahawa nilai R ataupun R adalah berkadar terus dengan nilai L. R tu adalah rintangan, L tu adalah panjang dawai. So maksudnya dekat sini, semakin meningkat panjang dawai, semakin meningkat nilai rintangan. Dia berkadar terus. Hal ini menunjukkan rintangan berkadar terus dengan panjang dawai. Panjang dawai meningkat, rintangan pun meningkat. So untuk graf yang seterusnya ini adalah graf R melawan A ataupun R rintangan melawan luas kerata rentas bagi dawai lah. Okey, kita dapati menunjukkan bahawa graf ini dia berkadar sonsang. Dia berkadar sonsang. Menunjukkan rintangan dawai berkurang apabila luas keratan rentas dawai bertambah dengan syarat suhu dawai adalah tetap. Semakin bertambah kerata rentas dawai, semakin berkurang nilai rintangan. Ataupun bila kita transform bila kita transform kepada graf R melawan 1/A, kita dapati dia menjadi satu graf garis lurus. Ini menunjukkan bahawa R dia akan berkadar langsung dengan 1/A. Dia akan berkadar langsung dengan 1/A. Ataupun kalau kita graf R melawan luas kerata rentas, dia akan berkadar sonsang dengan A, dengan luas keratan rentas. Menunjukkan bahawa semakin meningkat nilai A, semakin berkurang nilai rintangan. Okey. Okey, kerintangan dawai. Satu lagi adalah kerintangan dawai. Simbolnya adalah rho. Apa itu kerintangan dawai? Kerintangan dawai rho ialah suatu ukuran bagi keupayaan konduktor untuk menentang pengaliran arus elektrik. Dia dah sifat dia menentang pengaliran arus elektrik. Itu dimaksudkan kerintangan dawai. Unit bagi kerintangan dawai ialah ohmmeter. Nilai kerintangan bergantung pada sifat semula jadi bahan dan suhu bahan tersebut. Sifat semula jadi dia sama ada dia konduktor ke bukan konduktor ke ataupun suhu bahan tersebut. Okey, macam mana kita nak wujudkan hubungan di antara R rintangan, kerintangan dawai, panjang dawai dengan keratan rentas dawai. Tadi kita tahu kan, rintangan dia berkadar langsung dengan L, panjang dawai. Lagi satu tadi R berkadar langsung dengan 1/A. So dia akan jadi hubungannya adalah R dia berkadar langsung dengan L/A lah. L/A. Berkadar maksudnya semakin meningkat length, semakin meningkat rintangan. Semakin berkurang surface area ataupun dia punya diameter area, dia punya luas kerata rentas, semakin meningkat
rintangan. So ini hubungannya. So cikgu pernah cakap kalau kita nak jadikan dia satu persamaan, kita kena tambah satu pemalar. Maka daripada ini L per A dia akan jadi R sama dengan rho L per A. Rho tu adalah pemalar ataupun dia adalah merupakan kerintangan pemalar yang dikenali sebagai kerintangan dawai. So R rintangan bersamaan dengan rho darab dengan L bahagi dengan A. Itu adalah hubungan di antara rintangan, kerintangan, panjang dawai dan juga keratan rentas, luas keratan rentas bagi dawai tersebut. Kita tengok contoh aplikasi kerintangan dawai dalam sebuah periuk nasi elektrik. Okay, bahan konduktor yang berbeza mempunyai nilai kerintangan yang berbeza. So berbeza-beza konduktor dia, berbeza-beza nilai kerintangan. Ingat kita kerintangan tadi adalah keupayaan untuk menentang pengaliran arus. Okay, berbeza-beza. Setiap bahan tu berbeza-beza nilai kerintangan. Begitu juga dengan bahan konduktor, semikonduktor dan superkonduktor yang mempunyai nilai kerintangan yang berbeza. Okey, ini yang pernah dengar konduktor, semikonduktor. Selama ni dengar konduktor dengan penebat saja. Kali ini kita dengar pula semikonduktor, superkonduktor itu juga mempunyai nilai kerintangan yang berbeza. Seterusnya, okey, elemen pemanas. Kita tahu dekat dalam periuk kita tu dia ada satu zat yang boleh memanaskan. Okey, elemen pemanas, piring pemanas yang bertindak sebagai elemen pemanas, bahan konduktor yang mempunyai kerintangan dan takat lebur yang tinggi serta tahan lama. Ya, dia mestilah bahan konduktor sebab dia nak panaskan periuk tu. So dia mesti mempunyai kerintangan dan takat lebur yang tinggi supaya dia tak cepat rosak. Kalau takat lebur rendah, panas sikit dia akan melebur lah. Okey, wayar penyambung terdiri daripada dawai-dawai logam yang halus. Dawai kuprum digunakan kerana mempunyai kerintangan rendah bagi mengelakkan dawai menjadi cepat panas apabila arus mengalir melaluinya. Okay, biasanya dawai penyambung memang kita guna kuprum. Sebab apa? Sebab inilah kuprum mempunyai kerintangan rendah. Ingat kalau kerintangan rendah, lagi banyaklah arus boleh mengalir. Tak adalah pada berlakunya pembaziran kat situ. Okay, bagi mengelakkan dawai menjadi cepat panas apabila arus mengalir melaluinya. Adalah kuprum, sifat kuprum. Okay, ini adalah perbandingan di antara bahan bukan konduktor, semikonduktor, konduktor dan superkonduktor. Okay. Bukan konduktor kita tahu dia merupakan penebat, bahan yang tidak mengkonduksikan elektrik dan penebat yang baik. Okay, disebabkan dia memang tak boleh mengkonduksikan elektrik, arus memang tak boleh mengalir, maka dia mempunyai nilai kerintangan paling tinggi lah. Nilai kerintangan paling tinggi. Sebab ingat lagi tadi tak? Kerintangan merupakan kebolehan kita untuk menentang pengaliran arus. Okay, yang kedua, semikonduktor. Semi separuh maksudnya bahan yang mengkonduksikan elektrik tetapi lebih baik daripada penebat tetapi tidak sebaik konduktor. Dia mempunyai nilai kerintangan di antara bukan konduktor dengan konduktor. So, itu adalah semikonduktor. Konduktor pula bahan yang dapat mengkonduksikan elektrik mempunyai nilai kerintangan yang rendah. Nilai kerintangan yang rendah. Okay, superkonduktor. Yang ni kena tahu. Bahan yang mengkonduksikan elektrik tanpa mengalami sebarang rintangan. Rintangan boleh katakan sifar. Tanpa mengalami sebarang rintangan, mempunyai nilai kerintangan sifar ohm meter pada suhu genting. Okay, ini adalah dia punya perbezaan di antara sifat-sifat bagi bahan konduktor, semikonduktor, konduktor dan superkonduktor. Okey, perbandingan antara bahan konduktor, semikonduktor, konduktor dan superkonduktor. Contoh dekat sini dia bagi plastik dan kayu. Penutup plastik kotak fuse itu contoh dia lah. Semikonduktor pula silikon dan germanium. Dia letak sini contohnya chip silikon. Konduktor besi, karbon walaupun dia bukan logam tapi sifat-sifat dia bersamaan dengan macam logam. So dia adalah konduktor haba yang baik, konduktor elektrik. So contoh kat sini dia bagi adalah lingkaran nikrom sebagai elemen pemanas. Yang ni ada dekat dalam. Kalau awak tengok bentuk ni dekat dalam cerek elektrik, dia bentuk macam ni. Okay, superkonduktor. Contoh cesium. Apabila berada pada
atau di bawah suhu 1,5 K, 5 Kelvin. Okay, dia macam ni bentuk dia, lingkaran superkonduktor dalam MRI. MRI yang tempat kita nak scan tu. So dia ada superkonduktor dan memang dia punya kerintangan sifar ohmmeter. Okey. Superkonduktor ialah bahan yang mengkonduksikan elektrik tanpa sebarang rintangan. Oleh itu, tiada sebarang tenaga hilang apabila arus mengalir melalui superkonduktor. Suhu genting TC ialah suhu apabila kerintangan suatu superkonduktor menjadi sifar. Suhu waktu kerintangan dia sifar, waktu tu suhu yang paling sesuai ataupun suhu dipanggil suhu genting. Suhu genting. Okay, ini adalah beberapa contoh pengiraan macam mana kita nak kaitkan hubungan di antara nilai kerintangan dawai, panjang dawai dengan luas kerata rentas dawai. Okey, dia bagi kat sini kerintangan dawai konstanten dengan panjang 50 cm. So L 50 cm kat sini. Keluarkan maklumat L 50 cm. Lepas tu diameter A dia lah. A sama dengan 0.6 millimeter. Oh sorry D belum A lagi. 0.6 millimeter. Dan dia punya nilai kerintangan dia ada ataupun rho bersamaan dengan 49 kali 10 kuasa negatif 8 ohm meter. Dia punya unit ohm meter. Okay, kena tukar semua ni. So, L kena tukar dalam unit meter. Berapa meter? Kalau untuk D ni baru D. Tapi nak dapatkan luas kerata rentas, kita kena tahu guna formula lah. Guna formula adalah ini adalah formula dia. Pi J kuasa 2. Dia bagi D. Ini dah masuk matematik. Nak cari J sama dengan D per 2. Lepas tu masuk saja formula untuk bulatan. Luas kerata rentas A sama dengan pi J kuasa 2. So awak akan dapat nilai A nanti. So nilai A adalah 3 kali 10 kuasa negatif 4. Biarkan dalam bentuk pi. Biarkan dalam bentuk pi dulu. Nanti awak kira-kira awak akan dapat nilai R adalah bersamaan dengan 0.867 ohm. Okay, itu formula. So cuma awak kena ingatlah A. Macam mana nak cari. Jangan terus anggap diameter tu sebagai A. So diameter adalah D. Ini adalah kerata rentas pula bulatan. Maksudnya sini sini wire. Yang ini baru D. D. Awak nak kena cari A. So A sama dengan pi J kuasa 2. Okay, dah masuk dah rumus formula matematik. Okay. Okay, yang kedua, Azwan ialah seorang kontraktor di Taman Kota Puteri. Dia mendapati, Taman Kota Puteri, tempat cikgu. Dia mendapati bahawa segulung wayar kuprum tulen yang panjang 500 meter dan dia jari 0.5 mm mempunyai rintangan 10.8 ohm. Berapakah nilai kerintangan wayar kuprum tu? Maksudnya sekarang ni dia nak apa? Dia nak rho. Dia nak rho. So, kena tahu rho R sama dengan R darab dengan A bagi dengan L lah. Kita dah alter persamaan rho sama dengan R sama dengan rho L per A tu kita alter dia jadikan rho tu sebagai tajuk rumus. Tapi dengan syarat sayang. Dengan syarat cikgu tengok yang ni ini settle dalam meter. Yang ini tadi dalam milimeter tukar dalam meter. So pastikan unit dia mesti sama seragam ya. So bila kita kira-kira masukkan dalam formula kita akan dapat 1.696 kali 10 kuasa negatif 8 ohm meter. Ini adalah formula untuk kita cari hubungan di antara kerintangan, rintangan, luas kerata rentas dawai dengan panjang dawai. Okay, itu saja untuk hari ini. Selamat menjejaya. Nanti cikgu akan bagi latihan. Awak siapkan. Bye.